Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan buat latihan sesi konsultansi untuk modul PDPR ASK tingkatan 2. Kita bermula dengan soalan 1. Berikut merupakan jenis penterjemah kecuali pengkompil, pelaksana, pentafsir dan penghimpun. So, kalau kita lihat dalam buku teks muka surat begitu juga dengan yang lain. Okey. yang berkaitan dengan tajuk kod dan arahan. Okey, kita akan lihat muka surat 76. Kita ada penghimpun, kita ada pengkompil dan ada pentafsir. Yang tidak ada ialah pelaksana. Jadi jawapannya ialah B. Yang kedua ialah jenis data. Soalan kedua, jenis data dapat dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu nombor, ya, operator bukan, nilai logik, ya, teks, ya. Jadi 1, 3 dan 4. 1, 3 dan 4, iaitu C. Ini PDPC tuan-tuan dan puan. Okey. Secara keseluruhan, yang ketiga, nilai logik dengan 2 keadaan, iaitu benar dan palsu. Okey, 1 dan 4, iaitu jawapannya ialah D. Teliti gambar rajah di bawah. Dalam gambar rajah di bawah, apakah yang diwakili oleh X? Iaitu manusia, X dan komputer. Jadi antara manusia dan komputer perlu ada satu input untuk mengarahkan komputer untuk melaksanakan satu tugasan. Jadi A adalah jawapan dia. Soalan yang kelima, berdasarkan prosedur kod di bawah, nyatakan jenis struktur kawalan tersebut. Mula, masuk kedai jika ada hadiah, semak harga hadiah, jika murah beli hadiah, jika tidak keluar kedai, tamat jika tidak keluar kedai, dan tamat jika. Ini kita akan nampak ada struktur kawalan pilihan. Jika ada, maksudnya ada pilihan di situ, semak harga hadiah. Dan kemudian di bawah jika ada jika lagi, iaitu jika murah beli hadiah. Jadi maksudnya dalam jika ada jika lagi. Jadi ini ada struktur kawalan pilihan bersarang. Jawapannya ialah C. Okey, teliti kod di bawah untuk soalan yang ke-7. If norm equals to 1, print A. If elif norm less than 5 and norm larger than 1, print B. Elif norm larger than 5 and norm less than or equal to 10, print C. Else, print D. So jika nombor yang diberi adalah 1 hingga 10 dan nombor 11 dimasukkan sebagai input, apakah outputnya? So nombor 11 adalah lebih besar daripada 5, tetapi dia bukannya lebih besar daripada dia bukan kurang daripada 5. Jadi syarat pertama diabaikan. Syarat untuk print C lebih besar daripada 5 dan kurang atau sama dengan 10 pun bukan juga. So jawapan yang dia akan print ialah D, iaitu bukan untuk kesemua nombor kerana dia lebih besar daripada 11. mengikut takdir mungkin kalau setahun 18 kali 16 kali. Okey, soalan yang nombor 8. Soalan ke-8. Kita akan rancang macam tu, dan kalau ada sistem nombor perlapanan juga disebut sebagai sistem 8, sistem asas 8, ya, sistem nombor oktal, ya, sistem nombor desimal. So dalam ini kalau kita lihat 2 dan 3 adalah lebih tepat. Okey, 2 dan 3, jadi pilihannya ialah B, 8 B. Soalan nombor 9, tukarkan nombor puluhan berikut kepada nombor perlapanan. Okey, 2018 asas 10 ditukarkan kepada asas 8. Okey, 2018 dibahagi dengan 8, hasilnya 252. So bakinya berapa? Bakinya berapa? Kita akan tulis di situ. Bakinya adalah 2. Okey, ada baki 2. Dan 252 darab dengan 8, kita akan dapat 2016. So ada baki 2 di situ. Kemudian 252 bahagi dengan 8, kita akan dapat 31 baki 4. Kemudian di sini kita akan tulis 31 bahagikan dengan 8, kita akan dapat 3. So bakinya ialah 7 kerana 8 kali darab dengan 3 bersamaan dengan 24.
31 tolak 24 baki 7. Dan kemudian 3 dibahagikan dengan 8, tak boleh bagilah, jadi kosong. Jadi bakinya masih lagi 3. Okey, jadi kita baca daripada turutan menaik daripada bawah ke atas. Jadi jawapannya ialah 3, 7, 4, 2 asas 8. Okey. Ambil matian dah ni, saya rasa saya dah masuk tu. Bulan 2 setengah. Okey. Itu daripada saya buat semua ni hal lain lah. Ada apa-apa soalan? Soalan yang ke-10. Tukarkan nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan, iaitu 1, 3, 5, 7 asas 8 ditukarkan kepada nombor perpuluhan. Jadi yang pertama sekali kita ada kolom ataupun laju untuk nilai bagi setiap asas 8. Okay, 8 kuasa 2 64. Okey, 8 kuasa 0 sama dengan 1. Terima kasih kepada Tuan Pengetua. Okey. So nombor yang terlibat di sini ialah 1357. Masukkan 1357 dan kita akan darabkan 7 darab 1, 8 darab 5, 3 darab 64 dan 1 darabkan dengan 512. Okey, hasil darabnya bila kita darabkan kita akan dapat sini 512. Okey, dan di sini kita akan dapat 7. Dan untuk mendapatkan jumlah keseluruhan kita akan tambahkan 512 tambah 192 tambah 40 tambah 7, kita akan dapat 751 asas 10. Pada tahun rancangan pada tahun 2021. Dan Soalan yang ke-11. Tukarkan nombor perlapanan berikut kepada nombor perduaan. 305 asas 8 ditukarkan kepada asas 2. Okey, jadi nombor perduaan 5101. Kemudian kalau kosong nombor asas 2 ialah 000. Dan jika 3011. Mana kita dapat segala nombor-nombor perduaan ini? Kita boleh lihat dalam lampiran. Okey, dalam lampiran kod ni, di sini kita akan ada. Okey, kalau nombor asas 2, kalau 3 011. Nampak di situ 011. Okey. So kita boleh dapat daripada situ lampiran kod. Okey, kemudian langkah seterusnya bagaimana kita nak dapatkan jawapannya? Jadi kita akan gabungkan kesemuanya, iaitu kita type semula 011 000 101. Okey. Begitu, itulah jawapan untuk 305 asas 8. Soalan nombor 12. Tukarkan nombor perduaan berikut kepada nombor perlapanan dengan menggunakan kaedah pengumpulan 3 digit nombor perduaan. Okey, ini adalah nombor digit asas 2. Jadi nombor perlapanan di sini kita akan masukkan 101. Kalau kita lihat 101 pada lampiran kod, apakah dia 101? 101 kalau asas 8 dia adalah 005. Okey, nombor perlapanan 5. Okey, banyak. 005. Okey, kalau ada keluar 5 tu abaikanlah. Kemudian 110. Kita lihat pada lampiran kod 110. Berkenaan dengan Okey, kalau dalam nombor asas 8 110 ialah 6. 006. dan minggu ini merupakan minggu yang terakhir, dan kita daripada semakan yang kita lihat, yang kita nampak dalam kotak-kotak serata. Kemudian 011 kalau kita lihat dalam kod 003, dan kalau 001 dalam asas 8 kita dapat 001. Nak mengubah alih kedudukan kotak tersebut dan dipindahkan ke pejabat,
Jadi apabila kita jawapan untuk asas ke sekolah dan ambil bahan-bahan 8 ialah 1, 3, 6 1, 3, 6, 5 asas 8. So itu adalah soalan untuk nombor 12. Okey, untuk soalan 13, berpandukan carta ASCII pada lampiran 2, tukarkan jawapan dalam sistem nombor pelapanan yang diberikan di bawah kepada aksara yang bertepatan. Jadi 61 asas 8. Okay, berapakah umur kucing cikgu anda? So 61 asas 8 apabila anda lihat di dalam lampiran kod 61 asas 8. 61 asas 8. Okey. Aksaranya ialah 1. Jadi anda masukkan situ 1. Makan esok tu kita nak bergotong royong sikitlah dengan AJK tertentu. 1. Kemudian Mana yang sedap. nombor yang seterusnya 64 asas 8. Okay, lihat pada lampiran kod 64 Pandai tu tidak. asas 8. Okey, aksaranya ialah 4. Jadi isikan 4 di situ. Allah esok ada ayam bakar, kambing, ada orang sponsor. 4 dan setelah diisi semua jawapannya ialah 14 tahun. Kalau itu So, apakah mata pelajaran yang Pak Cik minati? Okey, 101 asas 8. berhenti di sini kita akan terus. Okey, bila kita lihat pada lampiran kod jawapannya ialah ASK. Berkaitan dengan kerja. Soalan nombor 14, kiranya komputer menerima input perkataan SEK, berikan jumlah bilangan aksara yang ada. SEK, Itu adalah kelemahan bilangan aksara yang ada. dan insya-Allah dan insya-Allah kita mau Kod SC dalam nombor perpuluhan. untuk kebaikan bersama. S. Itu sebelum kita akhiri, kita baca surah Wal-As. Walas innal insana lafi khusr. Bilhaq wa tawassaw bis sabr. Amin amin. Okey, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, S untuk asas 8, 1, 2, 3. Sorry. Asas 10, dia nak asas 10. S asas 10, 83. Jadi di sini kita letakkan 83. Dan dengan cara yang sama juga anda akan dapatkan nombor-nombor yang lain, iaitu sini adalah 69 dan di sini adalah 75 asas 10. Okey, kod ASC II dalam nombor perduaan pula. Kita bandingkan pada nombor perduaan, kita akan dapat sini untuk kod 83 0101 0011. Tu typekan situ 0101 0011. Okey, kemudian di sini 0100 01000 101. Dan di sini 01 001 01 001 011. Okey. Untuk asas 8, okey, bila kita bandingkan dalam kod lampiran kod kita akan dapat sini 123 asas 8, 105 asas 8 dan 113 asas 8. So bilangan aksara dia berapa tadi 3
3. Okey. Soalan yang ke-15, tukarkan nombor puluhan berikut kepada nombor per-16an. Okey, 7981 dibahagikan dengan 16, kita akan dapat 498. Okey, ada baki 13 di situ. Kemudian di sini kita letakkan 498 dibahagikan dengan 16 dapat 31, ada baki 2. Kemudian di sini 31 dibahagi dengan 16 dapat 1, ada baki 15. Dan kemudian 1 dibahagi dengan 16 kosong, jadi di sini ada baki 1. Jadi nombor dia baca daripada bawah ke atas 1. Okey, 15 dalam asas 16 dia huruf F. Jadi F. Kemudian 2 lah. Dan 13 dalam asas 16 dia adalah aksara C. So 1F 2C asas 16. Soalan nombor 16, tukarkan nombor per-16an berikut kepada nombor perpuluhan. Okey, dia dah berikah 16 kuasa 3, 16 kuasa 2, 16 kuasa 1, 16 kuasa kosong, dan nilai tempat dah ada, nombor pun dah ada, tinggal darabkan sahaja. So jadi sini jawapannya ialah 8 didarabkan dengan 4096. Okey, di sini C berapa ya? C, kalau kita lihat dalam lampiran kod, C 67. Okey, 67 didarabkan dengan 256. Okey, E berapa pula? E 69 didarabkan dengan 16. Okey, dan jumlahnya di sini ialah 32768. Okey, di sebelah sini 3072. Kemudian sini 224. Dan di sini sama dengan 1. Dan jumlahnya keseluruhan ialah 36065. Asas 10. Soalan nombor 17. Tukarkan nombor perdoaan berikut kepada nombor per-16an dengan menggunakan kaedah pengumpulan 4 digit nombor perduaan. Jadi 101, nombor per-16an ialah 5. 1011, nombor per-16an ialah B. 011, 3, dan 1015. So apabila kita gabungkan, kita akan dapat 5B35 asas 16. Dan soalan yang terakhir, yang ke-18 untuk soalan bahagian A, berikan satu punca ralat yang di bawah berlaku. Okey, ni boleh macam-macam jawapan. So di antaranya ralat sintaks ialah kesilapan bahasa pengaturcaraan, ralat masa larian, virus. Okey, virus juga boleh menyebabkan berlakunya ralat masa larian, ralat logik, kesilapan urutan algoritma. Okey, so ada banyak jawapan lagi yang boleh diterima. Contohnya kesilapan syarat algoritma, dan ralat masa larian juga boleh disebabkan oleh perisian hasad
iaitu perisian yang boleh menyebabkan kemusnahan kepada atau cara yang kita bangunkan. Itu sahaja untuk bahagian A. Terima kasih. Okey, untuk bahagian B1 pula, okey, kita akan mulakan dengan soalan 19. Cheng merupakan seorang pembakar roti dan telah membuka sebuah kedai kek. Dia perlu menyiapkan pesanan 3 buah kek terdahulu sebelum boleh memulakan pesanan baru. Tuliskan prosedur kod dan lengkapkan carta alih yang berkaitan. Okay, dalam prosedur kod, pertama sekali kita mestilah ada perkataan mula. Okey, mula. Isytiharkan pemboleh ubah. Apakah pemboleh ubah yang terlibat? Okey, iaitu kalau kita lihat pada nota ni, pemboleh ubah bersamaan dengan bilangan pesanan. Jadi kita boleh type situ bilangan pesanan. Okey, seterusnya setkan. Apakah yang kita perlu setkan? Bilangan pesanan. Okey, pemboleh ubah telah pun kita isytiharkan. Kita kena setkan bilangan pesanan bersamaan dengan mula-mula sekali mestilah 1 dulu. Pesanan sama dengan 1. Okey, jika pesanan 3 buah kek terdahulu sudah disiapkan, okey, jika for, bila kita menggunakan arahan for di sini, maka akan ada had ulangan tersebut, mungkin 3 atau 4 dia kita akan tetapkan. Maksudnya dia tidak terhingga lah, dia terhingga, sorry. Jadi jika pesanan 3 buah kek terdahulu sudah disiapkan, jadi for bilangan pesanan. Okey, bilangan pesanan kurang atau sama dengan 3. Okey, selagi pesanan tidak melebihi ataupun lebih kecil daripada atau sama dengan 3, maka dia akan melaksanakan arahan seterusnya di bawah ni. Okey. So apa yang kita perlu buat di sini? Jika pesanan belum cukup 3 lagi, jadi terima pesanan. Terima pesanan. Okey. Okey, di sini kita perlu ada indentation. Jangan lupa ada indentation. Jika tidak, okey, gitu. Perlu ada indentation. Alignment pun kalau boleh begitulah. Okey, letakkan semuanya berada di sebelah kiri. Okey, for bilangan pesanan kurang terima pesanan. Okey, kemudian terima pesanan. Jadi kira-kira kemudian kita akan tambahkan bilangan pesanan, kirakan bilangan pesanan sama dengan bilangan pesanan tambah 1. Okey, maksudnya di sini bilangan pesanan yang awal yang 1. So bilangan pesanan ditambah dengan 1, dia akan jadi 2. Okey, nanti dia akan berulang lagi sehinggalah cukup 3. So jika tidak, untuk di atas ni, jika pesanan kek 3 buah kek sudah disiapkan, jika tidak tolak pesanan. Maksudnya kita ada lagi kek yang boleh disiapkan, 3 kek dahulu belum disiapkan, jadi tolak pesanan. Tamat jika, dan akhir sekali mesti diakhiri dengan tamat. Okey, itu untuk soalan prosedur kod. Okey, untuk carta alih, apa yang perlu ditulis di A di sini tadi? Mula. Bila mula, kemudian
Apa yang kita perlu type di sini? Isytiharkan pemboleh ubah. Isytiharkan pemboleh ubah, iaitu apakah nama pemboleh ubah tersebut? Bilangan pesanan. Okey, DB. Apakah yang sesuai kita letakkan DB? Iaitu setkan bilangan pesanan sama dengan 1. Setkan bilangan B huruf besar dot pesanan sama dengan 1. Okey, di C, apa yang kita boleh buat di C? Jika tidak, tolak pesanan. Nombor 6 ni lah. Okey. Okey, D, iaitu jika set dahulu sudah 3 set terdahulu sudah disiapkan. D, apa dia D? Jika D ialah 4 bilangan pesanan kurang atau sama dengan 3. Type dia semula 4 bilangan pesanan kurang atau sama dengan 3. Okey, E, terima pesanan. Terima pesanan. Dan F, kirakan bilangan pesanan sama dengan bilangan pesanan tambah 1. Okey, selesai yang itu. Soalan yang ke-20. Berdasarkan persudukut dan catat alih dalam soalan 19, jawab soalan-soalan berikut. Namakan satu boleh ubah yang digunakan. Apakah boleh ubah yang digunakan di situ? Soalan ni mudah saja. Kita ulang balik semula apa yang cikgu tanya tadi, iaitu bilangan dot pesanan. Namakan satu kawalan pilihan digunakan dalam persudukut di atas. Okey, kita gunakan for. Jadi di sini ada pilihan ni. Struktur kawalan pilihan tunggal, multi pilihan, dua pilihan atau bersarang. Struktur kawalan pilihan bersarang. Kenapa bersarang? Kerana dia ada jika, lepas tu di dalam tu ada lagi jika tidak, okey, tamat jika. So jika ni for bilangan pesanan kurang 3, terima pesanan. Kirakan bilangan pesanan jika tidak. Okey, so maksudnya dia ada jika dan ada jika lagi di dalam. Pilihan bersarang. Okay. Namakan struktur kawalan ulangan yang digunakan dalam sedukut di atas. Struktur kawalan ulangan for lah. Jelas di sini kita menggunakan for di sini. Okey, kemudian sebenarnya terdapat ralat dalam sedukut dan catat alih tersebut. Bolehkah anda mengenal pasti kedudukan ralat tersebut? Di sini ada pilihan. Di manakah kedudukan ralat tersebut? A, B, C, D, E ataupun F. Okey, di sini kalau kita lihat ralat yang jelas di sini ialah 3 kek terdahulu sudah disiapkan. Kenapa ada ralat dekat situ? Sepatutnya jawapan di sini ialah 3 kek terdahulu sudah disiapkan. Mengapa? A, B, setkan bilangan pesanan sama dengan 1. Setkan bilangan jika pesanan adakah 3 kek 3 terdahulu sudah disiapkan. Dan kemudian namakan jenis ralat tersebut.
dan huraian secara ringkas. So apakah jenis ralat dia? Ralat bukan sinteks, bukan larat masa larian, tapi ralat logik. Okey, di sini anda boleh letak apa-apalah. Tiada input. Contohnya apakah ralat logiknya? Tiada input bilangan kek terdahulu. Okey, tiada input bilangan kek terdahulu, iaitu maksudnya kita tidak maklumkan, kita tidak nyatakan di sini bahawa berapakah bilangan kek terdahulu di dalam atur cara kita. Okey, contoh di sini, jika pesanan 3 buah kek terdahulu sudah disiapkan, sepatutnya kita kena isytiharkan satu lagi boleh ubah bilangan kek terdahulu yang sudah disiapkan di atas ini. Kita tidak isytiharkan, tiba-tiba kita nyatakan jika pesanan 3 kek buah terdahulu sudah disiapkan. So pasti akan keluar error logik. Okey, situ. Okey, untuk bahagian seterusnya yang ini, so ini adalah jawapan untuk bahagian B2. Okey, anda boleh salin semula. Ini boleh rujuk kepada lampiran kod yang diberikan dalam soalan tersebut. Yang ni, okey, boleh cari di sini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.